singgah makan tadi kat mana tu? Tak makan pagi lah, bila dah makan. Apa nama kedai tu? Tapi bukan kedai yang hotel lah. Okey, kita mulakan. Ada kek apa ni? Kamera dah ready? Are you ready? I'm ready. Ready ya? Okey. Dua. Suara jelas tak lah? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang Allah rahmati dan yang Allah kasih sekalian, syukur kepada Allah pada pagi yang sangat berbahagia ini dengan penuh keceriaan. Kita bersyukur kepada Allah, kita telah ubah kan daripada minggu kedua ke minggu pertama kan. Minggu pertama. Lepas tu sebab Januari atau minggu-minggu kan. Okey. So kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu ini, yang mana kita akan sama-sama memahami ayat-ayat dalam surah Yasin. Kemudian kita cuba mengeluarkan seberapa banyak pengajaran ayat, dan kita cuba senaraikan apakah tindakan yang kita perlu ambil. Kelas lalu kita berhenti dekat ayat nombor 3. Betul tak? Cuba ayat 3 tu. Inna kadalina mursalin. Betul kan? Muka surat 47. Ibu-ibu kena tulis muka surat sendiri lah. 47. Oh ni buku baru. Belajar baru? Tak datang, tak sihat. Ha? Minggu lepas tak datang, tak sihat. Oh, Belajar lama. sabar kita. Belajar lama. Suami tak sihat. Oh, lagi mampu pada sihat. Kalau bini tak sihat, lagi pergi je. Okey, dah jumpalah ayat nombor 3. Kita dah belajar, kita sudah ulang sikit. Okey, ayat nombor 3. Nak buat sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka laminal mursalin. Okey, ayat nombor 3 ni adalah ayat yang Allah menegaskan bahawasanya Nabi SAW ini adalah benar-benar seorang apa? Seorang yang diutuskan oleh Allah. Okey. Ayat ini kita telah belajar pengajaran yang kita belajar kan? Pengajaran kita belajar kan? Ke belum? Betul ni? Ya, pengajaran kita telah belajar. Okey, tapi kita belum bincang apa tindakan selepas tadabbur, betul? Kita belum bincang tentang setelah kita faham ayat ini, Rasul itu memang benar-benar salah seorang yang Allah pernah utus kepada manusia. Betul tak? Itu dia punya kenyataan dia. Okey. Lepas tu kita dah dapat beberapa pengajaran tadi. Daripada ayat nombor 3 tu apa kita kena buat. Okey, apa yang perlu kita lakukan. Dekat nota tu saya tulis tajuk tindakan selepas tadabbur. Cuba tak? Cepat. Apa ya? Tindakan selepas tadabbur. Kenapa perlu bincang tindakan? Kerana Quran ini dia turun adalah untuk diikuti. Okay, so tindakan pertama T1 tu, T itu kena tulislah ringkasan dia T tu. T1 tu maksudnya tindakan pertama. Nanti jangan teringat pula T itu apa? Tipu tertipu ke? Tindakan satu. Oleh kerana Allah dah bagi tahu Nabi ini benar-benar seorang Rasul, maka kita kena beriman sepenuhnya
Beriman sepenuhnya, beriman kat sini mudahnya adalah percaya dengan yakin. Percaya dengan yakin itu dibagi iman. Iman ini adalah satu kepercayaan, tapi tahap percaya itu percaya dengan yakin. Beriman maksudnya percaya dengan yakin kepada Nabi SAW bahawa Nabi ini adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang kat situ. Okey. So kalau kita dah buat tindakan pertama, istiqamahkan, kekalkan kepercayaan tu. Kalau sebelum ni mungkin ada yakin tak yakin, diyakinkan. Contoh, tindakan yang kedua, bukan sekadar kita meyakini dengan yakin Nabi SAW itu salah seorang Rasul, tetapi kita kena beriman juga, kita kena percaya dengan yakin juga, kita kena terima juga mana-mana Rasul yang Allah hantar kepada manusia. Allah pernah hantar Nabi Musa, Allah pernah hantar Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Itu pun termasuk dalam ayat nombor 3. Al-Mursalin adalah bilangan banyak bagi Rasul dihantar. Jadi kita bincang sekarang ni pula, macam mana cara terbaik untuk beriman sepenuhnya kepada Nabi SAW. Kita tahu Allah hantar Nabi kepada manusia, betul? Kita beriman, kita kata, ya, saya percaya, saya yakin Nabi Muhammad itu adalah salah satu utusan Allah. Tapi macam mana dikatakan beriman sepenuhnya? Ada cara dia. Cara nombor 1, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa-apa yang baginda Nabi SAW sampaikan. Nabi kan utusan Allah. Jadi kalau Nabi sampaikan, kita kena terima, kita kena percaya. Jangan tak percaya, jangan ditolak. Sebab kita dah kata Nabi ini utusan Allah. Jadi apa yang Nabi sampaikan dalam hadis, ada yang sahih dan sebagainya, kena benarkan. Ya, walaupun kita tak boleh fikir dengan akal yang logik. Mungkin kita tak dapat nak cari hikmah dia. Amen. Okey, contoh Nabi kata, kalau macam zaman dulu tu, zaman Nabi tu cerita, aku malam tadi pergi Masjid Aqsa satu malam, aku patah balik. Ada orang tak percaya tak? Ada, tak percaya. Ada orang tak percaya. Macam tak logik. Tapi Abu Bakar Siddiq dia percaya Muhammad cakap benar, maka dia membenarkan. Pernah tahu tak Nabi ajar dekat kita, kalau lalat jatuh dalam air, buat apa dekat lalat tu? Makan lalat tu, celup lalat tu, buang, minum. So betul ke ni? Betul tak? Tapi hadis sahih, kita kena benarkan. Bagi kita, apa Nabi sebut dia sahih, benar. Silakan. Okey, itu contoh. Cara yang pertama ini kita kuatkan dengan ayat Quran yang lain. Contohnya dalam surah Al-Zumar ayat 33. Hal dekat situ maksudnya halaman muka surat dengan cari pula. Hal dekat sini maksudnya halaman. Hal. Apakah halnya? Hal tu halaman. Halaman tu muka surat lah. Maksud dia, ayat 33 ni kalau nak buka Al-Quran, buka Quran dia duduk dekat muka surat 462. Sebab tu kalau baca Quran, biasakan dengan muka surat. Jadi kalau tanya dah berapa banyak baca ayatnya, kau tak ingat lah, tapi dah baca 20 muka surat dah. Oh, satu juzuk lah tu. Lepas tu nak kata Quran biasa ingat muka surat. Satu juzuk 20 muka surat. Kalau 30 juzuk 600 muka surat. Dia orang tanya dah baca berapa? Satu muka surat.
Satu muka surat ada 15 baris, kadang 13 baris, kadang 14 baris. Dia tak tahu kita baca ayat satu je. Termasuk muka surat. Okey. Dalam ayat 33 surah Al-Zumar ni, 39 yang apa ibu-ibu? 39. Umur ibu-ibu kan? Kan, ini nombor surah. Surah Al-Zumar dalam Quran dia nombor 39 susunannya. Nanti kalau ada nota, jumpa saya letak dapat nama surah, ini nombor surah, nombor ayat, muka surat. Cuma saya letak dia baris ke berapa ayat tu, baris satu ke, nanti ibu cari ya. Kalau tak jumpa juga, dah tak lama dah. Tak lama tu maksudnya tak lama lagi masuk Ramadan. Ayat ni Allah kata apa? Walladhi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Allah kata orang yang bawa kebenaran. Siddiq merujuk kepada Nabi, orang yang bawa benda yang benar, lepas tu wa saddaqa bihi, dan membenarkannya. Nampak tak? Nabi adalah sedaq. Lepas tu kita wa saddaqa bihi. Kita membenarkan. Jadi ayat itu jadi cara pertama. Kita kan belajar kan, kalau kan kita belajar doa main tajuk kan, agama Allah itu benar, Muhammad itu benar, kiamat itu benar, kita kata agama syurga itu benar. Nabi bawa benda yang benar, tapi kita tak nak, saya tak percaya, tak boleh. Dia kena membenarkan. Okay, dapat? Jadi cara yang kedua, kalau dah benar apa yang Nabi sampaikan tu, maka kena ta'atu fima amar. Maka kenalah ta'ati Nabi apa saja yang baginda sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Apa Rasulullah perintahkan kena taat ke ta'at? Ta'at. Melayu ni dia halus, taat. Ta'at kena ta'at. Ta'at sebab ayat Yasin kata Rasulullah tu benar-benar utusan Allah. Jadi kalau Rasulullah perintah, kena taat pula. Jadi dia kontradik dengan ayat 3 surah Yasin tu. Betul tak? Nombor 2 ni ada ayat Quran yang sokong. Contohnya dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 71, muka surat 427, Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai kejayaan yang besar. Apa yang Rasulullah perintah pada kita? Rasulullah perintah apa pada kita? Rasulullah perintah kepada kita salat, perintah kepada kita apa saja, maka kena tunaikan. Sebab apa? Jangan dibuat main. Sebab Nabi itu utusan Allah. Maknanya Nabi bawa tu, misi Nabi bawa tu, perintah dari siapa sebenarnya? Perintah dari Allah lah. Okay. Cara yang ketiga, beriman sepenuhnya kepada Nabi, iaitu ijtinabu mana'an wazajar. Jauhkanlah, elakkanlah dari apa sahaja yang baginda Nabi SAW larang. Rasulullah larang, jangan dilanggar. Sebab dilarang itu larangan dari Allah. Nabi cuba sampaikan saja, sebab dia dihantar oleh Allah untuk sampaikan. Jadi kalau kita kata ada ku kisah, kalau aku duk kisah tu, dia tak selalu dengan ayat innaka laminal mursalin. Nabi larang apa? Contohnya Nabi larang apa? Membawa. Nabi larang tinggal. Okey. Cara yang ketiga ni kita sokong dengan ayat dalam suratul Hasyr, surah yang ke-59 ayat 67, muka surat 546. Ayat ni boleh jumpa dalam Quran.
Allah kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sekali kan wa ma nahakum anhu fantahu. Apa jua yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu, ambil. Contoh zaman dulu, kalau Nabi bagikan pembahagian harta rampasan perang, kalau Nabi bagi buat apa? Ambil je, tak perlu tanya, ambil. Lepas tu apa jua yang dilarang kamu buat, maka patuhilah larangan itu. Okey, dapat? Nombor 4, cara yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak buat satu ibadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah Allah syariatkan. Orang kata semayang subuh 2 rakaat disyariatkan, awak rajin sangat buat 4 rakaat. Ikhlas lah, seronok saya nak semayang, nak buat 4 lah. Semayang salah lah, semayang tak salah, tapi menampak syariat ajar 2, awak habis semayang 4. Faham tak? So dia berlangkah dengan cara nombor 4. Betul tak? Tak boleh lah, sebab Nabi datang memberi tunjuk ajar pasal syariat. Nabi kata kalau semayang subuh tu 2 rakaat, maknanya itu perintah dari Allah. Nabi kata puasa wajib bulan Ramadan, itu adalah perintah dari Allah. Sebab Allah dia tak berkata kepada kita direct terus, dia perlu melalui Rasul. Seorang Rasul yang Allah utuskan, Nabi SAW. Cara yang keempat ada dalam ayat Quran tu, surah Al-Imran ayat 31, buku surat ke-54. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kamu benar-benar cinta Allah, maka ikutilah aku. Ikut Nabi, bayang macam Nabi, solat macam Nabi, bersedekah macam Nabi, baca Quran macam Nabi. Kalau boleh semua ikut macam Nabi SAW, makan macam Nabi, minum macam Nabi, kan? Bergaul dengan manusia lain macam Nabi, barulah ikut Nabi. Okey. Kemudian kita lanjutkan terus dengan ayat yang keempat. Setakat ni ada soalan? Faham tak? Ya. Ada 2 tak? Satu ma, satu tidak. Tak payah. Beza kan? Tak beza dia. Tidak dengan apa yang? Tengok pada konteks ayat. Ma ni salah satu daripada huruf yang digunakan untuk menafikan. Tapi ada juga ma membawa maksud macam mana? Apa? Iya, dia kena tengok konteks ayat tu. Dalam ayat tu dia duduk cerita pasal apa. Sebenarnya tu nak bezakan. Ada formula. Allah tu tak jumpa lagi. Okey. Faham tak? Ma ni salah satu fungsi untuk mengatakan, tidak untuk menafikan. Satu lagi digunakan untuk menyebutkan apa. Okey, dia boleh merujuk kepada isim mausulah itu. Kemudian nanti saya akan bantu sikit-sikit. Nanti soalan tu saya simpan, nanti saya cari ada tak cara nak membezakan ma dengan ta. Okey, insya-Allah. Ada Quran perkataan. Pada mudah ikut konteks ayat sebab cerita pasal tu. Okey, ada soalan lain? Sebelum kita lanjutkan ayat nombor 4, kita tinggal lagi
ayat lagi. 3 dah selesai dah. Ya, kita masuk nombor 4. Tak apa. Yang paling penting belajar satu ayat, faham dan boleh ingat dah. Lepas tu dah boleh sampaikan kembali pada orang lain. Itu lebih berharga daripada duduk banyak-banyak bertahun-tahun tapi tak faham. Okey. Nombor 4. Kita bacakan ayatnya. Okey. Lepas tu nanti saya buat berkaitan dengan ayat sebelum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca ayatnya. Ala siratim mustaqim. Jumpa tak ayat 4 tu? Pejam mata pun boleh ingat kan? Ala merujuk kepada di atas. Kalau terjemah ikut sekalimah by kalimah, ala di atas. Sirati jalan, mustaqim yang lurus. Di atas jalan yang lurus. Tapi kita nak bagi faham ayat di atas tu yang berada di atas jalan yang lurus. Siapa yang Allah maksudkan berada di atas jalan yang lurus tu? Tuhan nak sebut tentang siapa? Kita? Okey, tak apa. Kenalah mengkaitkan dengan ayat sebelumnya. Cuba tengok tajuk ni, perkaitan di antara ayat sebelum. Kita belajar ayat nombor berapa? Ayat nombor 4. Tapi ayat sebelum 4 ada ayat 3. Ayat 3 tu tentang siapa? Tentang Nabi SAW adalah salah seorang utusan. Lepas tu ayat nombor 4 sebenarnya nak cerita lagi Nabi Muhammad ni bukan sekadar dia seorang utusan Allah, tetapi dia itu adalah seorang yang berada atas jalan yang lurus. Jadi ayat 4 itu sebenarnya adalah perincian tambahan Nabi Muhammad itu. Maksud dia, okey, faham tak ni? Faham ya? Okey, kejap. Ayat 4 tu. Okey. Bismillah. Okey, bismillah makan tadi. Okey, so soalan dia baca ringkasan dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita keluarkan pasal Nabi Muhammad tu, yang pertama Nabi Muhammad tu, yang pertama ambil ayat 3 tadi. So ayat 3 tadi kata Nabi Muhammad ni apa? Mana maka warna biru merah. Kenapa dia biru merah? Biru merah. You marah? Nampak? Bukan merah nampak? Nampak tak? Kita faham. Jadi Nabi Muhammad SAW ni, kalau ambil ayat 3, Nabi Muhammad ni apa? Nabi Muhammad ni adalah utusan Allah. Okay. Kalau dia campur dengan ayat 4, Nabi Muhammad ni siapa? Dia berada di atas jalan yang lurus. Itulah cara Quran nak terangkan. Maknanya ayat nombor 3 dan 4 menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Dia bukan sekadar Allah hantar utus dia.
Kenapa Allah utus dia? Kerana dia itu berada di atas jalan yang lurus. Okey. Apa makna berada atas jalan yang lurus tu? Okey. Jalan yang lurus, kalau kita tengok gambar kat sini, jalan yang lurus tu kita selalu minta dekat surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita minta apa? Ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang ada orang pernah lalu jalan tu. Jalan tu jalan orang yang kau pernah bagi nikmat. Jadi dalam ayat ini kita dapat jawapan jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah tu jalan siapa pernah lalu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab surah Yasin kata Nabi ala siratin. Rupa-rupanya jalan lurus yang kita minta dekat Al-Fatihah itu, jalan itu juga Nabi pernah gunakan, Nabi pernah lalu, Nabi pernah ikut. Faham tak? Okey. Gambar ni, kalau kita tengok gambar ni, Nabi dia pernah lukis macam ni tau. Memang Nabi lukis macam tu. Mula-mula Nabi lukis garis panjang ni. Panjang ni. Boleh ke? Pakai TV ni tak kacau. Bukan touch screen ni. Kanan. Okey. Garis yang panjang ni, itulah jalan yang lurus Nabi garis. Lepas tu Nabi garis pula kanan kiri ni kiri banyak jalan ni. Nabi kata jalan kiri kanan ni sebenarnya adalah jalan yang menyimpang. Maknanya jalan lurus tu hanya satu je. Tapi jalan yang menyimpang tu ada banyak. Jadi kalau ibu-ibu dah pernah tadabbur suratul Fatihah, kalau sebut jalan, dia mesti bawa kepada tujuan, mesti bawa kepada destinasi. Kita orang Melayu panggil jalan yang tak jumpa tempat dalam apa? Dalam hati, kata kan. Sebenarnya kalau tak jumpa tempat tu, destinasi tu tak sampai, tu tak layak dipanggil jalan. Dalam bahasa Arab kalau sebut jalan sirat, dia mesti jalan yang bawa kepada satu destinasi. Tapi nak sampai kepada destinasi tu, jalan itu cirinya lurus. Dia terus pergi. Persoalannya destinasi itu ke mana? Syurga. Ya, kita nak ke syurga. Kita nak dapat redha Allah. Maka nak jalan tu satu je, nak pergi ke syurga tu satu je. Jalan nak dapat redha Allah tu satu je. Faham tak? Jalan tu ada tak orang pernah guna? Pernah lalu? Ada. Pernah tak ada orang sebelum kita telah lalu jalan bawa ke syurga tu? Pernah lah. Jalan orang yang pernah lalu tu Allah panggil mereka tu. Okey, Allah panggil mereka. Awak modal pegang kat sini. Okey, Allah panggil mereka orang yang pernah dapat nikmat. Yang pernah dapat nikmat. Dalam bahasa Quran, An'amta. Ini An'amta ni kira apa? Surah Fatihah. Surah Fatihah adakah jalan yang lurus? Ada. Kita minta kepada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Betul. Jalan yang lurus itu, jalan itu pernah digunakan oleh orang yang engkau pernah bagi nikmat. Nikmat apa? Nikmat apa?
Ada orang dia pernah lalu jalan yang lurus. Jalan lurus tu dia pernah, ada orang pernah lalu dah. Maknanya jalan tu dah ada dah. Jalan tu lah yang akan bawa pergi syurga. Jalan tu akan bawa kepada redha Allah. Jalan yang bawa ke syurga tu namanya jalan lurus. Tapi jalan tu satu je. Jalan tu ada orang dulu pernah guna. Ni ayat dia. Tapi dapat nikmat apa? Nikmat apa? Dia dapat nikmat hidayah. Dapat nikmat petunjuk. Sebab ayat nombor 6 kan kata Ihdina, tunjukkanlah kami, hidayahkanlah kami jalan yang lurus. Bila kita kata ya Allah, tunjukkan saya, bimbing saya supaya jumpa jalan lurus tu. Bukan sekadar jumpa, bawa saya ikut jalan lurus tu. Saya terfatihah. Tapi jalan lurus yang kau nak bawa aku itu adalah jalan yang pernah orang dapat nikmat dulu guna. Dapat nikmat apa? Nikmat hidayah. Berada atas jalan yang dulu. Okay, boleh faham? Saya nak linkkan ke surah Yasin ni. Jadi salah seorang yang pernah dapat nikmat tu ataupun salah seorang yang pernah lalu jalan lurus tu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab surah Yasin kata ayat nombor 4, Nabi ala siratin mustaqim. Nabi berada di atas jalan yang lurus. Maknanya Nabi lah antara yang pernah lalu jalan yang lurus. Maknanya Nabi itu juga pernah dapat nikmat. Saya linkkan Fatihah dengan surah Yasin. Boleh faham tak? Sama juga. Sama. Jawapan dia, kalau ibu nak lebih panjang lagi nak tahu, takkan Nabi je pernah dapat nikmat tu? Takkan Rasul saja pernah dapat nikmat tu? Ibu-ibu boleh rujuk dalam surah Wanita. Surah Wanita. Surah An-Nisa. Ibu-ibu buka surah Perempuan, surah An-Nisa, surah yang keempat. Kenapa surah keempat? Jeng. Dalam Quran surah keempat. Lepas tu ibu-ibu cari ayat sekejap, ayat 69. Ibu-ibu akan jumpa siapa orang yang pernah Allah bagi nikmat. An'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Okey, faham tak? Okey, jadi rupa-rupanya dalam surah Yasin ayat 40 dia juga memberi jawapan kepada kita. Yang kita baca Fatihah tadi minta jalan yang lurus tu, orang pernah dapat nikmat tu rupanya Nabi SAW. Sebab Nabi itu berada atas jalan yang lurus. Okey, ada satu ayat dalam Quran, contohnya dalam surah Al-An'am ayat 153, muka surat 149 dalam Quran. Okey, Allah ada sebut jalan yang lurus tu satu, jalan yang sesat tu banyak. Kalau baca dekat ayat ni, cuba nak kata siratal mustaqim. Cuba. Kalau jalan sesat, Allah guna perkataan subul. Subul. Kalau satu jalan, sabil. Kalau banyak jalan, subul. Okay. Allah kata dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutlah jalan tu. Maka hendaklah kamu ikut, dan jangan kamu mengikut jalan-jalan. Jalan-jalan tu kalau bahasa kalau orang tengah tu sebut apa tu? Jalan.
Jalan. Kau nanti cakap. Okey. Okey. Maksudnya jalan lurus tu dalam surah Al-An'am ni kata 1 jam. Tapi jalan yang sesat tu banyak. Itu yang Nabi lukis kiri kanan tu. Sebab itu ibu-ibu ya, kita mungkin berada di sini, tapi nak teruskan destinasi, nak sampai sini ni bukan senang. Sebab ada yang tarik kita ke kanan, ada yang tarik kita ke kiri. Okay. Jalan lagi, ada penarik dia kanan kiri. Jalan lagi, kalau boleh biarlah sampai dekat ujung ni, sampai mati. Sebab itu dekat dalam surah Al-Fatihah tu, hidayah dekat situ. Ada mana jenis-jenis hidayah? Ada nama hidayah dekat sini? Tak ada. Okay. Hidayah ni secara ringkas, hidayah tu apa hidayah? Tunjuk adaku sifu petunjuk. Okey, ibu-ibu, petunjuk ni dia ada 2 jenis. Jenis yang pertama, jenis yang kedua. Jenis yang pertama dia panggil hidayah umum. Jenis yang kedua hidayah khas. Khas ke khas? Khas. Melayu khas lah. Kalau bahasa Quran tu khas. Kalau umum tu am. Tidak am tak apalah. Okay. Umum maksudnya hidayah apa? Hidayah sekadar dapat tahu. Itu hidayah umum. Contoh. Okey, contoh. Belajar Quran dengan tak belajar Quran, mana lebih baik? Belajar. Maknanya ibu-ibu dah dapat hidayah. Faham tak? Maksudnya ibu-ibu dah dapat petunjuk mengetahui mana lebih baik. Orang lelaki dia sembahyang berjamaah, khususnya di masjid, dengan dia sembahyang di rumah, mana pahala lebih banyak? Masjid. Kalau orang tahu masjid lebih baik, bermakna orang itu telah mendapat hidayah. Hidayah yang umum. Dia dapat tahu masjid lebih baik dan sembahyang kat rumah. Dia dapat hidayah lah. Faham tak? Tetapi dia belum lagi dapat hidayah yang satu lagi. Hidayah yang khas ni adalah Allah beri kepada dia bimbingan. Allah bimbing dia. Faham tak? Contohnya saya tahu belajar Quran itu bagus, baik. Tapi belum tentu orang tu boleh belajar. Boleh tentu dia ada kekuatan nak datang belajar. Maknanya dia dapat hidayah am, tapi dia tak dapat hidayah khas. Faham? Orang tahu sembahyang masjid tu ganjaran dia banyak berbanding sembahyang seorang di rumah. Tapi kalau dia boleh pergi ke masjid untuk salat, dia tak dapat hidayah apa? Dia tak dapat hidayah khas. Faham tak? Ada orang kata dia ajak dia kata tiba, dia kata dah tu awak tu umur dah berapa dah tiba, bila nak berubahnya? Dia kata nantilah, tunggulah aku dah besar nanti aku berubah lah. Bila kecil-kecil nak berubah lah. Dia kata kalau aku dapat hidayah nanti aku berubah lah. Sebenarnya dia dapat hidayah tak? Dia dah dapat hidayah dah. Sebab kalau dia tahu yang sekarang tu kurang baik, yang akan datang tu baik, mana dapat hidayah tak? Dia dapat hidayah tak? Tapi hidayah apa? Hidayah yang umum. Dia sekadar dapat tahu mana baik, mana tak baik, mana dosa, mana tak dosa. Faham tak?
Hidayah yang umum ni lah Allah hantar Rasul. Hantar Rasul supaya menunjukkan mana baik, mana tak baik, mana syirik, tak syirik. Tapi belum tentu, walaupun hidayah tu dah dapat, belum tentu dia akan buat. Belum tentu dia akan ikut. Kalau dah buat, kalau dah ikut, dia dapat hidayah. Dekat surah Fatihah tu kita minta hidayah yang mana, Pak? Ibu-ibu, dalam hidayah, dalam surah Fatihah kan minta hidayah kan? Hidayah kalakimi, hidayah yang mana? Kita amin saja. Kan? Betul lepas solat, ramai orang dia solat, tapi kenapa hidup dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri? Antaranya mungkin sebab doanya Allah tidak kabulkan. Ketika dia minta hidayah tu, dia kena tahu hidayah-hidayah yang mana, Pak. Beza tak kalau sekadar kata, Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Allah tunjuk je lah. Tu masjid, tu baca Quran, tu. Betul tak? Sebab dia minta yang itu. Tapi dia kata, hidayah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maknanya bukan sekadar tunjuk, tapi tolong kami, bimbing kami. Beza lah. So ibu-ibu ingat yang mana? Berbeza tu dalam sebab doa Allah akan kabulkan mengikut kepada apa yang kita minta, apa yang kita hadirkan hati. Lepas tu ramai orang semayang dia tak berubah. Kan? Masih lagi tak duduk atas jalan yang lurus. Sebab okay. Bukan sekadar itu, Bu. Dalam surah Al-Fatihah dia kampung satu lagi. Dia minta istiqomah. Dia tambah satu lagi. Hidayah kat kami tu maksudnya hidayahkanlah kami, maknanya tunjukkan kami jalan lurus, bimbing dan istiqomahkan. Kita tak nak pergi masjid sampai tahun tu je. Lepas tu tak pergi dah, sakit hati. Dia orang tegur, dia mengajuk dia. Dia datang nak masjid. Faham tak? Jadi hidayah dekat ayat kita minta tu dia cover 3 lah. Ini dan. Sebab itu jalan tu, jalan lurus tu. Okey jalan kan? Ni jalan panjang lagi ni. Ni contoh syurga lah, jalan tu bawa ke syurga. Tapi masa nak jalan kat sini ni, maksudnya kita baru tahu lah. Contohnya sini ada jalan juga, sini jalan. So hidayah yang pertama minta apa? Mana satu jalan ni ke jalan ni ke jalan ni. Contohnya ni jalan 1, ni jalan 2, ni jalan 3. Jadi mana satu jalan nak bawa ke syurga ni? Ini pun boleh. Kita kata 2. Kalau kita tahu jalan nombor 2, baru dapat hidayah umum. Tapi nak ikut tak jalan ni? Kita perlu hidayah yang khas. Tapi takut nanti berjalan sampai sini je. Lepas tu dah pergi sini, minta kepada Allah istiqomah, biarlah sampai kat sini. Itulah yang terkandung pada erti hidayah kalau kami jalan yang lurus pakai. Baru ada kata amin. Takut dia terkejut. Waktu dia Fatihah tu dia, apa nak masak malam ni? Amin. Sudah. Tu yang tak cukup jalan lurus tu. Okey, balik dulu Dia faham Ya. Apa dia? Okey, sebenarnya okey. Sana hidayah okey, ada hidayah yang umum dia panggil hidayah al-irsyad ataupun hidayah ad-dilalah.
dilalah. Ini dia panggil hidayah umum, bahasa Arab dia. Hidayah ni faham tapi hidayah yang irsyad dia tak. Tapi hidayah yang khas, ada setengah para ulama kata dia panggil hidayah apa? Hidayatut taufiq. Sepatutnya kita kata wabillahi taufiq wal hidayah. Sepatutnya wabillahi hidayah wal taufiq. Boleh dalam mana-mana tu. Patutnya kalau kita kata wabillahi taufiq wal hidayah. Taufiq ni macam bimbingan, dibimbing kita, Allah bimbing kita. Hidayah ni petunjuk. Itu dia kata hidayah taufiq. Hidayah lepas tu dan dapat petunjuk, lepas tu bimbing. Bagi kita kekuatan. Faham tak? Okey. Jangan pening. Tapi pening bagus ada peningkatan. Okey dah, masih faham tak? Ada soalan. Ini istilah dia yang paling penting. Hidayah al-irsyad atau ad-dilalah bagi hidayah yang umum. Kalau hidayah yang khusus, kalau ulama kata namanya hidayah taufiq. Maknanya hidayah khusus sama dengan hidayah khas. Hidayah khusus sama hidayah khas lah. Sama lah. Sama dengan taufik. Sama dengan taufik. Taufik itu Allah memberikan kita bimbingan, kekuatan, Allah bantu kita. Handphone ni ada aplikasi Quran, tapi nak baca betul lah. Ada orang dia boleh naik bukit tinggi-tinggi, dia boleh pergi, tapi nak datang ke masjid tu, kalau Allah tak bagi taufik, tak berdiri. Betul tak? Sebab tu kenapa Fatihah minta hidayah? Ia merupakan permintaan yang paling besar kita minta kepada Allah. Betul tak? Tapi hidayah yang apa? Hidayah yang khusus. Boleh? Faham tak? Tahu tak istilah tutup pintu hidayah, tutup pintu hidayah tu? Apabila Allah dah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk melalui Quran sebagai petunjuk, Rasul sebagai petunjuk. Maknanya Quran menunjukkan, Nabi menunjukkan. Kalau mereka macam tolak sampai satu ketika Allah Ta'ala matikan hati dia. Allah patri hati dia, Allah letak macam ada penutup dekat telinga dia, Allah butakan mata dia tertekan. Betul lah. Kenapa kamu dengar? Itu yang ayat yang Al-Quran kata tu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Faham tak? Maksudnya dia bagi petunjuk, tolak akhirnya Allah matikan. Nanti kita akan jumpa dekat diikat tangan, letak belenggu, kepala naik ke atas. Kita akan jumpa ayat ni, surah Yasin. Okey, dapat ada siratal mustaqim. Jadi selama ni yang kita duduk minta jalan yang lurus tu rupanya ada pada Nabi. Maknanya kena tiru Nabi. Kalau ikut 4 cara tadi tu, jalan lurus kita tu. Boleh faham? Ada soalan tak? Nampak macam-macam je ni? Ada macam-macam. Khusyuk. Satu macam je. Okey. Sekarang kita bincangkan apakah pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 4. Okey. Pengajaran ni dia macam ulang baliklah kefahaman kita. Pelajaran 1P1. Apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW, itulah sebenarnya jalan yang lurus. Sebab Allah Ta'ala kata Nabi berada di atas jalan lurus. Allah yang memperlakukan. Maksudnya
Maksudnya Nabi ni ikutlah dia, pegang teguh kepada sunnah dia. Okay. Untuk yang nombor satu ni, pelajaran nombor satu, saya sokong pengajaran satu ni dengan hadis. Kita kuatkan pengajaran dia. Dalam satu hadis riwayat At-Tabrani, Nabi pernah sebut, tak tinggal sesuatu pun yang mendekatkan kamu nak masuk ke syurga, dan tak ada sesuatu pun perkara yang dapat menjauhkan kamu dari neraka, kecuali kata Nabi, aku dah terangkan dah bagi tahu dah, kata Nabi. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya kalau ada orang tak masuk, kalau ada orang dia tak dapat masuk syurga, kalau dia bagi alasan apa? Tak ada pun, kami tak tahu pun nak masuk syurga macam mana. Jawapannya tidak, sebab Nabi dah saham. Sebab itu Nabi ni kenapa dia banyak isteri? Bukan kepek kahwin lebih, janganlah pening kepala. Seorang tu pun dah pening. Aku biru. Okey, maksudnya kenapa? Antara sebab dia tengok aku dan Nabi isteri ramai, jadi tak ada sesuatu pun Nabi buat yang kita sembunyi, betul tak? Sebab itu kita tahu Nabi beristinja macam mana, betul? Nabi mandi macam mana? Sebab semua orang nampak Nabi makan macam mana, Nabi tidur macam mana. Sebab itu Allah meramaikan isteri Nabi. Antara hikmah dia supaya Nabi ini tak ada yang dia buat tidak diketahui. Nabi bangun malam macam mana. Sebab ada ketika Nabi tak bersama dengan para sahabat, tapi ada ketika Nabi bersama dengan para sahabat. Faham tak? Maknanya apa yang ada pada batang tubuh Nabi, akhlak Nabi, Nabi buat apa, Nabi cakap apa, semua itu sebenarnya adalah dari Allah. Kalau kita dengar waktu Nabi cakap je buat, walaupun lawan arus perdana. Mungkin kita akan kehilangan kawan ke apa ke, tapi kita nak ikut macam mana? Aku tetap kena pegang Nabi pesan ni, walaupun apa semua tak suka kat aku. Sebab aku yakin dalam surah Yasin kata Nabi ini berada di atas jalan yang lurus. Sebab ramai orang sekarang kadang-kadang dia lebih suka jaga hati manusia. Dia takut kalau kehilangan manusia, tapi dia tak takut ke kalau dia kehilangan Allah dan Rasulnya. Betul tak? Bukan senang tau. Sebab Nabi dah kata dah, pegang sunnah dia macam gigit dengan gigi geraham. Ada lagi tak gigi geraham? Okey. Hadis yang kedua, Nabi kata apa? Tidaklah aku tinggalkan satu pun. Nabi dah kata, aku tak pernah tak cakap, aku tak pernah tak sampaikan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu, melainkan semua aku dah bagi tahu dah, kata Nabi. Dan tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun daripada apa-apa yang Allah larang kamu buat, melainkan aku dah larang, kata Nabi. Faham tak maksudnya? Maksudnya Nabi nak kata, Nabi kata tak ada alasan lagi kamu tak tahu apa yang bawa kamu ke syurga. Tak ada alasan lagi yang kamu tak tahu apa yang bawa kamu ke neraka. Kalau ibu-ibu nak nota 72 amalan pembuka pintu syurga, saya ada. Ibu-ibu nak print tak? Saya bagi nanti nota salinan lembut soft copy. Okey. Maknanya kalau ada orang masuk neraka, sebab tu malaikat tanya dekat Al-Mulk tu, bukan malaikat tanya dekat Al-Mulk. Bukan surah Al-Mulk kan? Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahu khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali ada kumpulan masuk neraka, malaikat penjaga neraka tanya, hang masuk neraka ni tak pernah ke sebelum ni ada seorang yang kerja dia mengingatkan kau?
Kalau tu jawab apa? Qalu dia jawab you. Jadi mudah je. Kita dapat belajar kat sini, apa saja dari Nabi ambil, pegang. Sebab zaman sekarang ni zaman kita melawan arus. Kita kena jadi kumpulan yang ikut usul, bukan ikut orang, bukan ikut trend, bukan ikut arus perdana. Ya, kalau ikut arus perdana macam-macam lah. Okey, apa tindakan kita kena buat selepas ayat 4? Tindakan 1, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu boleh tambah dekat situ, pegang teguh tu seperti menggigit dengan gigi geraham. Dalam kurungan gigi geraham palsu. Tak ada. Nampak tak? Okay dah, habis ayat 4. Saya nak pergi ayat nombor 5. Ada soalan? Boleh faham tak ni? Maknanya ibu-ibu masa mula baca surah Yasin tu, kita dapat beritahu tentang Nabi. Betul tak? Siapa ni baca Yasin macam mana? Yasinul Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Tapi dia tak, dia bila dia faham, oh, permulaan surah Yasin contohnya cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun ni tak faham, suruh baca. Okey, betul orang dulu suka baca. Sebab tu salah satu di antara kelebihan surah Yasin adalah Allah membantu untuk menghilangkan kesulitan. Ini disebut dalam Imam Malik. Turus dulu baca, tapi baca dengan faham. Okey ya, habis ya. Masuk ayat nombor 5. Jom kita baca ayat nombor 5. Ayat nombor 5 pula pasal Quran. Okey, baca ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. تنزيل العزيز الرحيم. Tu baca lagu apa tu? Lagu sendiri. Okey. Tanzil kalau ibu nak terjemah betul perkata, tanzil maknanya yang diturunkan. Tanzil ni yang diturunkan. Kalau sebut turun, mesti dari mana ke mana? Atas ke bawah. Tapi apa yang atas ke bawah tu? Dia merujuk kepada Quran. Ayat nombor 5 tak sebut perkataan Quran, tapi Tuhan kata ada sesuatu itu sifatnya tanzil, diturunkan. Maknanya Quran. Sebab tu Quran ini dibawa tu turun dari mana ke mana, sampai kita akan kupas. Yang bawa turun Quran tu dari atas ke bawah oleh siapa? Oleh Allah yang memiliki nama Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Bukan sekadar Maha Perkasa. Ar-Rahim, yang Maha Mengasihani. Baca surah Yasin, masuk ayat nombor 5. Tuhan mengingatkan, Pak Haji, Mak Haji, betul tak? Dia kata, Datuk, cantik. Kan? Allah yang bersifat Maha Perkasa, yang bersifat Maha Mengasihani, telah membawa turun Al-Quran. Jadi kita nak cari lagi. Okey, kenapa nak cerita Quran tu bawa turun perlu guna nama Maha Perkasa? Allah ni ada banyak nama. Okey, nampak ya? Okey, macam ni. Kalau sebut tanzil, dia dekat sini.
Kalimah tanzil, ibu-ibu pernah belajar masdar, kata terbitan. Okay, tak apa. Jangan pelik-pelik bahasa Arab tu. Okay. Dia macam ni. Quran ni dia daripada asal dia tanzil kan. Asal dia macam ni. Huruf dia nazzala, nazzala, yunazzilu. Jangan. Ibu nampak tak ni? Ni kita bersih sikit whiteboard ni kan. Kita kena beli yang baru whiteboard ni. Masya Allah. Tak ada lah. Banyak betul dia minta. Nanti saya bawa marker yang besar, mata dia besar. Ya, mata ni mata kecil. Ya. Kecuali ibu. Nampak tak? Oh, nampak tu. Apa betul ibu-ibu nampak kan? Lepas tu nazzala yunazzilu. Barulah tanzil. Allahu Akbar. Tanzil. Tanzil. Dah satu. Tanzil. Okay, dia asalnya macam ni. Bahasa Arab ni dia boleh dikembang luas. Macam kita kan ada mekan. So macam okay, so ayat dia boleh macam ni. Nazzala yunazzilu tanzila. Tanzilu. Nazzala yunazzil tanzil. Jadi ayat tadi tu apa? Nazzala ke yunazzil ke tanzil? Tanzil. Tanzilun. Tanzilun kan? Tanzil lah sebab disambung yang lebih punya. Tanzilan. Tanzil tu sebenarnya dia diambil, dia dikembangkan ayat daripada nazala yunazil. Kita apa? Jangan pening-pening. Tanzil tu sebenarnya maksud apa? Di Quran tu turun, tanzil tu diturunkan. Penurunan, diturunkan, penurunan. Betul lah, bagi penurunan lah. Tapi nak dipahamkan ayat tu turun. Dia mesti pasal turun. Maknanya dari atas ke bawah. Turun dekat situ. Kalau ada satu macam nazzala yunazil tanzil, dia turun. Ibu-ibu kena gariskan perkataan. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Berangsur-angsur lah. Maksudnya macam tu. Okay. Ibu-ibu ada belajar surah. Ibu-ibu ada belajar surah Al-Qadar kan? Dah belajar surah Al-Qadar. Aina anzalna. Dah belajar kan? Biasa nuzul Quran. Kan kita dah nuzul Quran. Nuzul Quran tahu kan? Turun. Al-Quran kata apa? Ada program apa tu Jak? Kita ada program nuzul Quran. Kita ada penceramah spesial penceramah tu. Siapa tu? Ada saja. Turun Quran. Kalau katakan ceramah apa? Ceramah sebenar turun Quran. Tapi pernah tak orang tanya, turun Quran turun tu macam mana? Betul tak? Okey. Boleh sebut tak Quran tu dari mana ke mana? Quran tu asalnya dia berada di mana? Sebab kalau kata turun di sini ada ke bawah. Turun. Assalamualaikum everybody. Quran ni mula-mula ia berada di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Lauh
Mahfuz ni dia adalah tempat Allah tulis semua benda. Semua perkara di alam ni duduk di lauh mahfuz. Lauh ni dia macam papan. Contohnya macam ni. Ni apa putih dia panggil lauh. Mahfuz maksud apa? Mahfuz maksudnya terpelihara. Lauh ni dia macam tablet lah. Dia macam ni. Ini papan ni kita panggil dia papan putih kan. Dia macam lauh. Contoh. Jadi lauh ni tempat ni lauh ni dia bentuknya mahfuz, terpelihara. Nanti saya sebut Al-Quran dia kat mana. Kenapa? Quran tu disimpan di sini. Lepas tu Allah bawa turun. Turun ke mana? Ke dunia. Okey, betul. Tapi sebelum ke dunia, dia dibawa turun ke langit dunia. Ya, langit dunia ni adalah istilah langit yang paling dekat dengan kita. Dalam surah Al-Mulk ada istilah langit dunia. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا سَمَاءَ الدُّنْيَا langit dunia. Langit dunia maksudnya langit yang paling dekat dengan dunia. Baiklah, langit dunia ni dia ada satu Kaabah. Namanya adalah Baitul Izzah. Bukan Izzah Anwar Ibrahim tu. Baitul Izzah. Baitul Izzah. Izzati. Ibu-ibu pernah dengar Baitul Ma'mur tak? Pernah dengar ni tak? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Ada tak? Baitul Ma'mur Mekah. Supaya tak ada sakit jantung. Nikah syahid ustaz tu terkejut dia. Okey, tak ada pun. Ibu Baitul Ma'mur dia belajarkan Islam Arab. Nabi dia pernah naik sampai lagi ke 7. Dia nampak ada satu Baitul Ma'mur. Nabi tanya dekat malaikat, apa itu? Malaikat jawab, ceteka. Tak ada. Malaikat tu jawab. Malaikat kata, itulah Baitul Ma'mur. Setiap hari datang 70,000 malaikat tawaf dan solat di dalamnya. Lepas tu enggak datang lagi bu. Datang pula setiap hari malaikat yang 70,000. Jadi Baitul Ma'mur ni adalah Kaabah yang berada di langit yang ke-7. Dalilnya ibu boleh buka dalam surah At-Tur. Dalam Quran, dalam Quran ada satu surah namanya surah Gunung Tur Sina. Enggak ada mungkin apa itu. Di atas surah ada surah At-Tur. Wat-Tur wa kitabim مسطور في رق منشور والبيت المعمور. Ada Baitul Ma'mur tu. Kan Kaabah dipanggil Baitullah. Kata rumah Allah. Jadi Baitul Ma'mur, rumah Ma'mur. Rumah Ma'mur kalau dekat Mekah kita panggil Baitullah, rumah Allah, maknanya Kaabah. So kalau Baitul Ma'mur, rumah Al-Ma'mur, maknanya Kaabah Al-Ma'mur. Kaabah Al-Ma'mur itu adalah Kaabah yang langit yang ke-7. Dan Nabi nampak, Nabi tanya,
Maknanya setiap hari 70,000 malaikat duduk tahu dan solat di situ. Lepas tu kata para ulama tafsir, Kaabah dia setiap langit dia ada Kaabah. Kalau jatuh Kaabah langit ni selari dengan Kaabah di Kaabah. Okey, ibu-ibu kena belajar pasal malaikat. Baru ibu-ibu akan nampak jawapan. Patutlah Nabi diisrakan naik ke langit. Nabi tak bawa pergi Europe. Kan? Di langit ni ada banyak kebesaran Allah yang kita tak dapat nak nampak. Ibu nak pergi tak? Boleh pergi, tapi kena mati. Ia sebab roh kita sebelum dizerahkan ke dalam jasad untuk jasad, roh kita tu sebenarnya mati saja, dia akan lalu langit. Ya, dibawa dulu naik ke langit. Kalau dia enggak beriman, langit pertama tidak mengizinkan untuk dibuka. Tak lepas. Dia naik sampai langit ketujuh, baru Allah mengeluarkan satu arahan kepada malaikat yang membawa roh itu. Malaikat itu panggil malaikat Rahman. Nak nota di situ. Lepas tu baru dipulangkan. Masa pulangkan tu, roh itu dipulangkan ke dalam jasad, barulah datang pula malaikat Munkar Nakir. Lepas tu kata kalau ibu nak lalu langit 1 sampai langit 7 boleh. Syaratnya mati dalam keadaan beriman. Lepas tu kalau dah dapat tengok, ceritalah kat kita orang. Dapat tahu ni dah lah. Itulah. Apa tu? Itulah ni. Okey, dapat Okey. Daripada Lauh Mahfuz dibawa turun Quran. Ibu yang Quran ni tak ada jin boleh dibuat. Ibu tahu tak? Ibu baca jin ni dia selalu dah naik ke langit tu. Tahu tak dia selalu naik ke langit? Tahu tak dia buat apa? Dia mencuri dengar malaikat tu sembang apa. Malaikat tu bukan sembang macam kita. Haji, aku tengok ke suami dia, kamu tu malaikat Allah. Bukan sembang macam tu. Malaikat ni dia sembang apa? Dia sembang, Tuhan perintah apa, kau dapat hari ni arahan apa. So jin dengar, yang jahat tu dapat. Dia lari, dia bawa, dia share ke maklumat tu. Sampai dekat tok pawang kau tu bumi tu. Okay. Tetapi semasa Nabi dilahirkan, diutuskan, jin ni dia dah tak boleh naik ke langit dah. Waktu dia naik ke langit tu, rupanya dah ada security, dah ada malaikat jarum, pengawal-pengawal jarum. Mereka curi dengar je, tahi bintang akan dibaling kepada mereka. Jadi mereka tanya, apa sebab ni? Selama ni boleh dia naik sampai ke langit tu, tapi kenapa sekarang ada pengawal? Lepas tu jin-jin ni pun mereka pun bincang, buat postmortem. Kenapa sampai macam ni? Apa dah berlaku ni? Itu yang mereka pergi tu. On the way, mereka terdengar Nabi baca ayat Quran dalam solat subuh. Nabi on the way nak pergi satu pasar, nak pergi dakwah. Nabi tak tahu pun jin sedang mendengar Nabi sedang solat subuh baca Quran. Jin tu cakap, weh, Quran ni ajabah, sangat menakjubkan. Ibu kena baca surah jin. Kalau ibu belajar surah jin, ibu akan tahu kita ni lebih teruk tak daripada jin. Selama ni kita duduk kata jin jahat kan, sikit-sikit jin, sikit intention jin tu kan.
Azazil bukan. Jin tu cakap apa? Rupa-rupanya duk survey-survey tu. Oh, dia dengar Nabi Quran dia kata apa? Baca ayat pertama surah Jin. Faqalu Qur'anan ajab. Dia kata, amazing ni Quran ni. Lepas tu ayat 2 dia kata apa? Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi. Dia kata, Quran ni dia cepat faham tau. Jin ni dia cepat faham. Dia kata apa? Quran tu membawa kita kepada jalan yang lurus lah. So kita kena buat satu deklarasi. Aku janji kita tak akan mensyirikkan Tuhan. Maknanya jin tu dengar dia faham. Maknanya kita kena baca Quran tak faham. Tu apa benar dah daripada jin tu. Dia baca surah jin tu. Tapi Nabi tak tahu jin mendengar Nabi baca. Malaikat setelah Allah bagi tahu. Betul surah jin tu tuan Nabi tahu. Muhammad, kau cerita dekat diorang, engkau telah diwahyukan. Maknanya Nabi pun dia tak tahu jin tu baca. Maknanya Nabi pun tak tahu. Faham tak? Jin tu pun dia tak tahu kenapa dia letakkan pengawal-pengawal tu. Faham tak? Tak ada pun Nabi kata tengah sembahyang, memang ni ada jin tadi. Tak ada pun, tak. Tapi kita macam-macam kan. Lalu bawa pokok besar tu. Kalau lari luar tipah bawah tu pak, pokok besar tu pak jaga kapal. Kita pun lalu sebab subuh lah tu, gelap lah tu. Cakap apa? Oh itu ini jangan apa-apa jangan lalu ni. Jangan buat macam tu. Jin yang dengar dia baca tu, dia cakap bersama jin. Apa nak tahu tak? Teruk benar lah ada manusia ni yang pergi minta perlindungan kepada jin tu. Cuma soal jin cerita manusia pergi tengok pada dia. Okay, saya pendek cerita. Banyak cerita habis ni. Okay, sekarang selingan supaya ibu saya saja. Tapi ada kaitan dengan memang tak lagi tadi. Okey. Apa tadi? Quran memang Allah jaga, tak ada jin dia. Suatu Allah pindahkan Quran tu kepada Jibril nak dibawa sampaikan, semua Allah jaga. Quran saja tak boleh cerita. Tapi kalau faham lain, ada jin yang dapat mampu dengar. So apabila ada yang Quran kata jin ni ada masa dia sempat share maklumat tu. Dia sempat tekan share pun baru dibalik dengan yang ada. Saya boleh tunjukkan ayat Quran, saya tunjukkan hadis. Okay. Lepas tu ibu tahu tak masa dekat dalam mahfuz sampai dekat langit dunia ni dia turun macam mana? Sekaligus itulah dekat ayat apa? Kan dia kata sikit-sikit. Pasal pertama dia turun sekaligus. Sekaligus ni Allah pilih dia turun waktu bila? Malam ke siang? Malam ke siang? Malam. Masih muda. Allah pilih dia diturun pada waktu malam. Lailatul. Malam itu Allah pilih. Ada satu malam Allah pilih malam tu untuk turun Quran sekaligus. Allah pilih malam. Malam tu disebabkan Allah pilih untuk diturunkan Quran. Malam itu mempunyai ciri Al-Qadar. Faham? Malam, semua malam tu sama. Semua malam sama, tak ada beza. Tetapi malam tu menjadi mulia disebabkan turunnya Quran sehingga dia dapat nama dia Al-Qadar. Okay. Lailatul Qadri malam Al-Qadar. Ibu tak maksud Al-Qadar? Malam ilmu mulia lah. Okay. Okay,
boleh faham ibu? Malam tu itu ya ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam al-qadar itu berlakunya beberapa sekaligus. Okey, malam al-qadar bila ibu-ibu? Ha? Salah satu malam Sebelum malam terakhir. Sebelum terakhir. Maksudnya malam ke 20 lah. Okey. Dalam kalender kita nuzul Quran tu bila? Ha? 17 Ramadan. 17 Ramadan belum lagi 20 yang terakhir. Jadi kenapa 17 Ramadan nuzul Quran? Waduh. Kan? 17 Ramadan cuti sebenar turun Quran. Kita belajar Quran turun malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar 20 malam ke atas. Pening lah makcik ni. Kan? So sebenarnya yang kata 17 Ramadan tu nuzul Quran bukan dari sini ke sini. Sebenarnya dari sini ke sini. Daripada langit dunia barulah dia turun sedikit. Sedikit tu berapa tahun? Itu yang masa dekat Mekah berapa tahun? 13 tahun. Masa Nabi ke Madinah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Itulah Quran turun sikit. Turun. Quran turun sikit-sikit itulah surah Yasin yang sedang kita belajar sekarang ni. Jadi yang kita belajar Tanzilal Azizir Rahim. Kita nak bincang yang mana? Dari sini. Kita nak bincang yang ni lah. Bukan sini dengan sini, tapi dari sini ke okey, faham. Jadi kenapa 17 Ramadan tu? Okey. Al-Quran turun pertama sekali dekat mana? Nabi dapat waktu Nabi kat mana macam tu? Ya, Gua ya. Dikatakan turun kat Gua Hira tu lah 17 Ramadan. Macam tu. Ibu nak tahu tak Lailatul Qadar tu bila? Sekali ibu dapat bila? Lailatul Qadar. Tapi jangan viral dekat orang 17 Ramadan yang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ada berapa huruf Lailatul Qadar? Lam satu, ya dua, lam tiga, ta empat, alif ta lima, enam, tujuh, lapan, sembilan huruf 9 huruf membentuk perkataan Lailatul Qadar. Ini ayat Quran tak? Quran tak alif lam. 9 huruf. Allah ulang berapa kali penyebutan Lailatul Qadar dalam suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. 3 kali. So 9 huruf kali dengan 3 sama dengan 27. Semalam 27. Okey, tunggu dulu. Ibu-ibu ada buat kiraan tak? Patah perkataan dalam suratul Qadar.
Kalau ibu kira kita macam ni, inna anzalna tu, kalau ibu kira semua sekali ada 30 patah perkataan. 30 patah perkataan daripada inna anzalna fi lailatul qadri sampailah salamun hatta matla'il fajr. 30 al-fajr ya. 30 perkataan. Perkataan ke 30. Okey, surah Al-Qadar kalau kita kira macam ni. Tapi ni jangan viral lagi ya. Kena baca habis dulu. Ibu kena tahu dalil-dalil Quran hadis dulu. Okey, macam inna anzalnahu. Inna ni adalah kata perkataan pertama. Anzalnahu ke dua. Fi tiga. Ibu kira macam tu, ibu akan buat 30 semua sekali. 30 hari dah. Okey. Cuba ibu ambil ke belakang. 27 26 Salamun hiya hatta matla'il fajr. Start no? Start. Dia ada kaitan dengan huruf. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Faham tak cara dia kira? Salamun hiya hatta matla'il fajr. So yang ke-27 tu perkataan apa? Ia tu merujuk kepada mana? Kalau kita terjemahkan, dia jadi macam ni. Maka sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Jadi perkataan yang ke-27 perkataan apa? Malam itu malam Al-Qadar. So yang ke-20 okey. Tetapi jangan malam 27 je happy magic pak. Tapi naik ke malam-malam hujung kena hakiku. Tapi cabaran kita malam ni lah on the way balik ke betul lah. Dia konsep Nabi lagi hujung lagi kuat. Kita lagi hujung sudah lagu raya terbalik. Kita malam pertama sesok nombor 1 terbalik. Lepas tu jangan ikut arus perdana, ikut Allah dan Rasul. Kalau ikut arus perdana, malam itu ikut Nabi ayat. Sepatutnya malam itu kita okey, ibu. Tapi ibu-ibu nanti saya akan ajarlah insya-Allah kalau ada kita jaga surah Al-Qadar kita kupas. Okey, ibu faham ya? Quran turun tadi? Turun ya. Dia ada sabdu. Nazala tak ada sabdu, dia turun. Nah, tu yang anzalnahu tu turun sekaligus. Kalau tak ada sabdu, dia turun sekaligus. Nazala beza dengan nazzala. Nazala yanzilu tanzilan juga.
tapi yang merujuk kepada turun sekaligus. Ayat suratul Qadar tu adalah turun sekaligus. Dari mana ke mana? Lauh mahfuz ke langit dunia. Kalau ibu-ibu nak cari jawapan, mana kita tahu Quran tu dekat lauh mahfuz? Cuba buka surah Abasa. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Ada Quran tak? Dia duduk kat surah ni. Jangan teronok kalau baca surah Yasin dia faham. Okey, kejap Spek tak bohong dah. Nampaknya muda tapi matanya tu dah tua. Ibu-ibu seandainya dekat ayat ni, kalau ibu-ibu ke surah Abasa, bukan, apa sih, surah Buruj, surah nombor 85. Surah Al-Buruj, Wasama'i Dhatil Buruj. Ibu cari ayat nombor 21 sampai 22, muka surat. Saya nak bela 590 baris ke rendah pun nak tanda cik ada ialah yang nak budak pun nak ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibu baris ke 12 ya, sebelah kanan. Ibu kalau baca dekat ayat nombor 21 ni, Allah kata bal huwa Qur'anun majid, bahkan Quran yang mulia, fi lawhim mahfuz, yang berada di lauh. Dia okay? Daripada mahfuz tu sekaligus dia turun pada malam Al-Qadar. Jadi suratul Qadar tu membahaskan Quran turun sekaligus daripada mahfuz ke langit dunia. Maka malam tu dia ada pangkat dia malam Al-Qadar. Okey, beredor. Tapi tak sempat lagi bincang pengajaran ayat ni. Ini nanti kita bincang kemudian insya-Allah. 2 minggu lagi insya-Allah. Ya. Kita maaflah pelan-pelan kita belajar pelan-pelan, tapi faham, boleh masuk ke hati, boleh membuka minda. Besar ke surah Yasin ni, dia punya manfaat dia kalau faham. Okey, boleh. Baitul Izzah tu dekat langit dunia. Izzah tu kemuliaan. Baitul. Para ulama kata setelah pengiran seperti ini, setiap langit dia ada Kaabah. Cuma setakat yang kita tahu dalam ayat Quran, langit ke-7 saja kita tahu Kaabah tu namanya Baitul Kaabah. Langit lain tak tahu. Kaabah tu kalau kita belajar pasal malaikat solat, malaikat bertasbih, malaikat tawaf. Macam kita tengok sekarang, ada tak sekarang ni orang tawaf? Sekarang ni ada tak orang tawaf? Ada kan? Dekat langit tu umpama seperti itu. Tapi tuan-tuan ni nak pula pergi lepas ni buat travel, nak pergi tawaf dekat Baitul Ma'mur pula. Kalau belajar pasal malaikat, ibu akan tahu kebesaran Allah. Sebab tu kita diajar beriman dengan malaikat, tapi kita cuma menghafal saja. Sebelum malaikat tu je
Dan kali belajar dengan panjang lebar, Allah hebatnya Tuhan. Kan? Okey. Cukuplah. Ada beberapa soalan boleh ikut dah. Minta maaf saya konan. Kalau nak laju lagi saya boleh lajukan. Ustaz, Ya. Ha? yang roh yang tak boleh naik ke langit ketujuh tu dia duduk macam mana? Roh yang tak boleh naik pada langit ketujuh antaranya adalah roh orang kafir, roh orang munafik. Orang Islam. Tak boleh naik ke langit. Ibu-ibu tahu tak, langit ni kalau orang beriman mati dia menangis, kalau orang tak beriman mati dia enggak menangis tu. Keluar air mata. Ada ayat Quran. Dia ada air mata. Pernah dengar tak ayat tu? Ada. Allah kata, tidaklah bumi dan tidaklah langit dan bumi itu menangisi orang yang telah mati di kalangan orang kafir. Maksud dia macam mana? Maksud dia, tak apa, nanti kita akan buat satu seminar langsung. Ikut kan? Saya buat satu seminar. Okey, maksud dia, ambil lah. Maksud dia, kenapa langit tak menangis orang tak beriman mati? Maknanya langit ni dia tahu ada orang tu dah mati, dia tahu. Antara sebab dia kenapa orang tak beriman tu langit tak menangis, sebab selama dia hidup, langit ni dia tak ada, dia amal dia tak naik. Kita belajar dalam Quran, zikir kita naik, amal kita naik. Tapi disebabkan amal orang kafir ni dia tidak diterima oleh Tuhan, so dia tak dapat naik lagi. Faham tak? Tapi dekat bumi pula, kenapa dia tak menangis? Sebab dia tak buat amal. Tapi kalau orang beriman dia mati, langit dia tahu, oh dah mati orang beriman. Sebab apa? Pertama, mati saja terputus rezeki. Yang kedua, amal dah tak naik. Dia tahu, oh solat orang ni hari ni tak naik dah, oh dia dah mati. Nangis lah kita. Tapi bumi menangis kerana dah tak sujud lagi. Maknanya langit bumi ni hidup. Ada tanda dia. Tanda-tanda ada. Para ulama menyebutlah antaranya nampak kemerah-merahan, tapi hakikatnya tak tahu sebab tak ada hadis yang menunjukkan. Tanda. Bukan redup. Bukan redup. Bukan. Tak disebut. Oh, itu tak ada. Okey. Aku soalan cepat. Boleh kemat-kemat dah. Masukkan pembangunan dalam handbag dah cepat. Ada seorang pelajar 16 tahun. Sekolah di asrama. disebabkan tekanan lain kita tak tahu. Dia putus bangunan. Jadi dia mati. Tidak. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa. Saya takut tekanan. Tak, iyalah. Kalau dia gila, dia masuk syurga. Kalau dia sakit, dia masuk syurga. Maksudnya kalau dia bunuh diri dalam keadaan dia tak sedar, dia akan, moga Allah masukkan dia ke syurga.